Assalamualaikum, hai, nama aku Amir Arsad. Welcome back to my channel. Alright, pertamanya aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang telah subscribe YouTube channel ini, kerana kita telah mencapai milestone yang terbaru, iaitu 50,000 subscribers. Terima kasih kepada subscriber semua dan juga kepada korang yang telah support channel ini. Kepada korang yang baru lagi dalam channel ni, janganlah segan silu untuk tekan button subscribe dekat bawah tu, ok? Alright, sebenarnya 50,000 subscribers ni aku nak ceritakan tentang ini memang ramai sangat orang minta dekat aku lah dari dulu sampai sekarang. Orang duk tanya ada ke cerita seram, cerita mistik ke, cerita yang menakutkan ke sewaktu travel. Aku duk fikir-fikir apa benda lah cerita seram, cerita mistik, apa benda yang pernah aku alami sewaktu travel. Tapi sejujurnya aku memang tak ada mengalami pengalaman mistik sewaktu travel. Jumpa hantu ke apa benda ke, alhamdulillah aku tak pernah jumpa hantu lagi. Aku dulu kecil-kecil, aku ni memang seorang yang sangat penakut lah. Serius aku bagi tahu, aku ni memang penakut gila. Waktu aku umur mungkin 5-6 tahun, zaman sekolah rendah dulu, aku ni duduk kat rumah kampung tau. Bila kat rumah kampung ni aku ada lah kucing lah, ada kadang-kadang malam-malam ada musang lah, entah ada binatang apa, entah malam-malam biasa memang binatang-binatang tu akan merangkak-rangkak dekat atas aku punya bumbung rumah tu tau. So bila aku dengar bunyi-bunyi macam tu bila waktu malam, aku memang tak boleh tidur, babe. Memang aku memang terbayang-bayang lah macam-macam benda lah. And aku tak boleh tidur dengan lampu tertutup, sebab kalau gelap aku memang takut. Aku ni memang seorang yang penakut lah dulu waktu kecil-kecil. Tapi alhamdulillah bila dah meningkat besar ni, aku tak tahu kenapa aku ni jadi seorang yang berani. Aku boleh kata aku ni sangat berani, sehingga kalau aku travel seorang-seorang ke, aku bermalam kat mana-mana lah, bila seorang, aku tak ada rasa perasaan takut. Takut tu still ada, tapi bukan aku takut kepada macam perkara-perkara mistik, takut kena kacau dengan hantu ke apa kan. Tapi aku lebih takut kalau manusia yang macam hantu tu yang kacau aku. Yelah, kadang-kadang datang kemah, dia pau minta duit ke apa kan. Waktu travel sebelum ni, pernah beberapa kali aku tidur dekat kawasan perkuburan lah. Ni tempat camping aku. Belakang tu kubur. Dekat rumah usang aku pernah tidur, dekat kawasan hutan, dekat macam-macam kawasan aku pernah tidur. Tapi alhamdulillah aku tak pernah dapat gangguan-gangguan mistik ke, kena ganggu dengan hantu ke apa. Aku memang tak pernah lah, alhamdulillah, harap dijauhkan. Tapi kalau kena ganggu dengan orang tu pernah lah. Okey, ni aku nak cerita pula beberapa pengalaman yang aku rasa memang sangat menakutkan bagi aku lah. Buat jantung aku rasa macam berdegup kencang, rasa macam nak gugur jantung ni kan. Okey, pertama, ini aku nak cerita sewaktu baru-baru kami masuk ke Iran. Seperti yang kita tahu, sentimen Sunni Syiah ni memang menebal lah kalau dalam kalangan umat Islam ni. Ada yang berfikiran bahawa orang Syiah ni menghalalkan darah orang Sunni. So Iran ni adalah negara yang majoritinya adalah Syiah. Waktu tu kami baru saja masuk Iran tau, dan sentimen tu masih melekat dalam kepala aku. Still ada rasa perasaan takut. Takut sebab takut kalau orang Syiah yang tahu ni kami ni Sunni ke apa kan, dia buat apa-apa ke, serang ke. So hari pertama atau kedua, aku tak berapa ingat, kami masuk ke Iran tu masih dekat-dekat lagi dengan border Turki, Iraq dan juga negara Syria pun, negara yang berdekatan lah dekat area situ. Yang kita tahu Iraq dan Syria waktu tu tengah bergolak lagi. So waktu kita orang berkayuh tu, kita orang seronok lah. Waktu tu baru masuk Iran kan, negara baru kan. So kita orang kayuh, seronok, tengok pemandangan, rasa macam oh okey, Iran macam ini. So waktu tengah menikmati pemandangan tu kan, tiba-tiba ada beberapa truk atau kereta memintas kami tau. Dan mereka tu sebenarnya adalah, aku rasa mereka ni adalah tentera militan Hezbollah. And diorang naik kereta 4x4 yang pick up macam Hilux tu kan. Kat belakang tu, kat bucket belakang tu, ada senjata yang machine gun. Ada beberapa truk juga memintas kami time tu. Aku time tu nampak tu terus takut, babe. Memang cuak gila lah. Aku tak tahu perasaan aku time tu. Bila aku nampak daripada aku rasa gembira kan, tengah gembira-gembira tu, tiba-tiba nampak tu terus aku rasa takut. Aku tak dapat nak gambarkan perasaan takut tu macam mana tau. Sebab aku takut,
Ini kalau diorang tahu aku ni Sunni ni, silap-silap aku kena tangkap ni. Tak pun kena tembak dengan machine gun diorang tu kan. Memang seram. Meremang bulu roma aku habis lah. Lepas nampak tu je hari tu memang hari yang sangat menakutkan bagi aku lah. Kemudian kisah yang kedua ni pula sewaktu di Iran juga. Waktu tu kami nak berkayuh dari Tehran ke Mashhad. Tehran tu di central dan Mashhad tu di bahagian timur Iran. Sewaktu kami berkayuh tu, kami melalui kawasan yang dinamakan Turan National Park dekat Iran. Kawasan tu memang luas tau, memang panjang. Kalau kayuh kat situ, mungkin nak lepas kawasan tu akan ambil masa dalam masa sehari suntuk atau 2 hari. Semasa kat situ, waktu kayuh, kita memang menikmati pemandangan gurun lah. Gurun luas, mata memandang kan. Lepas tu ada nampak gunung-gunung sikit dekat belakang sana. Tengah berkayuh-kayuh tu, kami ternampak signboard dekat atas jalan tau. Dia tulis apa tau? Cheetah crossing. Kau tahu cheetah tu? Cheetah yang binatang macam harimau tu kan. Binatang darat yang paling pantas kat dunia. Kita orang nampak signboard tu, time tu rasa terus macam dia punya takutnya tu. Wih, sini kawasan cheetah ke? Mati ni kalau terserempak cheetah ke apa kan. Tiba-tiba kena kejar dengan cheetah ke apa kan. Waktu awal tu kita orang takut lah juga kan. Tapi tak adalah takut sangat kan. Kita orang anggap macam mungkin kawasan sini je kot, and cheetah pun tak banyak kan. So kita orang pun berkayuh je lah lagi. Berkayuh, and dalam beberapa kilometer lagi kita orang nampak cheetah crossing lagi. Waktu kayuh lagi nampak cheetah crossing. Kita orang memang time tu dah start rasa takut. Dah rasa macam gementar. Rasa tak tahu nak gambar macam mana. Ketakutan tu kalau terserempak cheetah kan, tiba-tiba terserempak, kita orang tak tahu nak buat apa. Duk kena kejar, kena kokak dengan cheetah tu memang out lah. Tapi aku standby lah. Pisau aku letak luar. Pisau kalau ada apa-apa jadi kan. Sebab kita orang memang tak tahu kawasan tu memang ada cheetah. Kita orang macam just kayuh je lah, cycling. Lepas tu secara kebetulan melalui kawasan tu, tiba-tiba boleh ternampak signboard macam itu. Kita orang nampak tau kawasan tu macam kawasan berpagar. Kira macam jalan tu kan. Adalah lebih kurang dalam berapa ratus meter tu kita orang nampak macam tiang-tiang tau. Tiang-tiang ada pagar kat sana. So kita orang pun fikir macam mungkin kawasan ni berpagar lah. Mungkin diorang letak signboard tu sebab takut cheetah terlepas ke, pergi ke jalan ke apa kan. Tapi Azmi ni dia ada teropong tau. Dia ada binocular. Azmi pergilah teropong dekat kawasan pagar tu kan. Korang nak tahu tak? Pagar tu sebenarnya cuma tiang-tiang aje. Pagar dia memang tak ada langsung. Aku tak tahu diorang baru nak buat pagar tu ke, ataupun pagar tu memang dah kena kopik ke apa. Tapi memang tiang-tiang aje. Bila nampak macam tu, oi, takut dia lagi takut baik. So sepanjang hari tu kami memang meredah kawasan tu lah. Maksudnya kami berkayuh kat kawasan cheetah tu. Dan keesokan harinya barulah kami keluar dari kawasan yang dikatakan ada cheetah dekat situ. Ya Allah, time tu waktu kayuh kawasan cheetah tu, aku asyik tak henti-henti yang mengucap je setiap masa. Time tu baru teringat tu dosa-dosa silam apa semua bermain dekat fikiran aku. Time tu lah baru nak ingat dosa. Tapi Alhamdulillah memang selamat, tak ada apa-apa. Malam tu kita orang camping pun, kita orang mujur terjumpa satu kawasan macam rumah atau ladang terbengkalai macam itulah. Kita orang bermalam kat dalam tu. Jadi terlindung sikit lah. Tak adalah cheetah tu macam nampak ke. Kita orang camping kat tengah-tengah padang pasir tu kan. Itulah dia antara beberapa pengalaman yang menakutkan sewaktu aku travel. Ok, sebelum aku mengakhiri video ini, kat sini aku nak buat satu pengumuman. Kalau korang boleh nampak dekat bawah tu dekat sebelah button subscribe tu, kat sebelah tu ada button join, di mana aku telah membuka membership kepada korang yang nak menjadi member kepada YouTube channel aku ini. Sebenarnya aku tak ada offer apa sangat pun kepada korang. Cuma apabila korang komen tu, korang akan nampak ada badge top fan dekat sebelah nama korang. Dan aku akan mention nama-nama atau channel yang menjadi member kepada YouTube channel aku ni di bahagian kredit di akhir video, dalam video-video yang aku buat. Membership ni sebenarnya adalah untuk macam kalau contoh korang suka dengan konten-konten yang aku buat, korang nak support YouTuber yang korang minat ke kan, korang boleh join jadi membership. Ianya sukarela, tak ada paksaan. Korang boleh join. Yuran dia hanyalah RM5 untuk sebulan. Kalau dibagikan dengan 30 hari tu lebih kurang dalam tak sampai 20 sen pun setiap hari. Yelah, daripada hasil
hasil membership tu mungkin boleh aku gunakan untuk next project aku, untuk menghasilkan konten-konten kepada korang yang suka konten travel ke, atau nak tengok aku vlogging lagi sewaktu travel, bolehlah korang join membership. Tak ada paksaan pun, ianya sukarela saja. Kepada korang yang sudi nak support, korang boleh support. Kalau korang tak nak join membership pun tak apa, still korang boleh subscribe YouTube channel aku ni macam biasa. Korang boleh tengok video-video aku dan korang boleh komen apa semua macam biasa, tak ada masalah. So terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Jangan lupa subscribe dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.